Dalam banyak ahli keluarga donor yang berpokok-pokok tu, saya seorang aja Ustaz. Hai, saya Don Daniel Don Biajit. Saya nak share sikit tentang saya dan keluarga saya, sebagai boleh jadi ada yang nak ambil manfaat. Nantikan sembari. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Okey. Pertama sekali, ayah saya adalah seorang pembantu makmal di makmal veteriner Bukit Minyak, bahagian virologi. Mak saya pembantu takbir. Paling lama saya ingat mak saya di Hospital Bukit Mentajam, orang panggil Hospital BM. Kemudian mak saya last kali optional di JPJ Seberang Jaya. Jadi mak saya ni orang pengkeranian. Kami terbahagi 4 orang ni kepada latar belakang yang berbeza. Kakak saya pengamal undang-undang, kira boleh tahan lah orang kata kan. Adik saya biotech, dia sekarang sebagai eksekutif halal. Adik saya yang bongsu melukis, sebab ayah saya pandai melukis. Ayah saya suara tak ni sangat, tapi ayah saya pandai melukis. So adik saya arkitek yang bongsu. Saya seorang aja Ustaz. Dan dalam banyak ahli keluarga donor yang berpokok-pokok tu, saya seorang aja Ustaz. Maknanya memang itu bukan darah kita. Arkitek ada 4 orang, lawyer ada 3-4 orang, faham tak? Apa lagi? Cikgu beberapa orang, Ustaz seorang. So macam mana benda tu boleh jadi? Saya tak nampak lain melainkan yang pertama sekali, saya yakin dia mesti ada kaitan dengan doa-doa orang-orang terdahulu yang dia nak kebaikan dalam keluarga. Saya yakin, yang tu saya sangat yakin dengan doa orang-orang tua-tua. Yang kedua, saya yakin dengan usaha yang ayah dengan mak saya buat. Mak dengan ayah saya ni, mereka bukan untuk guru, tapi mereka mencintai agama. Biasa sekali ayah saya ungkapkan, kata beliau, ayah saya kata, kalau aku ada 10 orang anak, aku seronok kalau 10-10 menghafal Quran. Jadi dia tak dapat. Kakak saya tak mau hafal Quran. Bukanlah kata kakak saya jahat, tapi dia tak mau hafal Quran. Adik-adik saya pun tak mau juga. Saya je yang hafal Quran. Itu pun pendaftaran dia mak bapak saya yang buat. Saya tak buat apa pun, angkat beg kan masuk. Maknanya memang totally tak tahu masa depan macam mana sebenarnya. Saya pun tak berminat untuk nak jadi orang yang ni, faham tak? Cuma ada satu je yang kita terap, yang ni saya just hint je lah. Kita ni nak jahat tak mana, kan nak nakal mana pun, mak bapak kena hormat. Kalau hang tak hormat mak bapak tu, hang baik tak mana pun, hidup hang tak akan berjaya. Apatah lagi kalau hang jahat. Jadi cerita dia, saya benda tu saya jaga. Mak bapak kita kena hormat. Masa saya nak khatam Quran 30 juzuk, selepas hampir 2 tahun setengah dah hafal Quran, masa tu sampai momen nak khatam Quran. Itu dia lama. Maksudnya proses ni dia lama. Healing dia kena lama. Nak bentuk manusia yang nak menjadi seorang Ustaz Don, yang nak menjadi fenomena ni, bentuk dia lama. Dia bukan 2 hari. Mana boleh macam tu. So Allah bagi saya lalu proses tu dulu, kenal orang. Kemudian Allah bagi saya duduk termenung. Dalam 15 orang kami hafal Quran batch saya orang yang ke-7 khatam Quran. Walhal saya orang yang paling lambat sekali hafal. Masa tu saya nekat, saya nak jadi ustaz. At that moment ada pilihan, saya nak jadi ustaz. Tapi masa tu masih ustaz tau, sebab kita tak tahu istilah ustaz tu macam mana. Tapi sekarang kalau tanya saya, awak ni ustaz ke? Tak, saya hanyalah pendakwah. Saya bukan ustaz, saya tak alim, saya pendakwah je.
sebagai pelajar persendirian. Saya tak tahu kata yang mai itu pelajar perempuan. Saya diminta oleh ayah mertua saya, tapi masa tu uncle lah, mana ayah mertua lagi. Mana saya nak tahu, so uncle ni minta tolong, boleh tak tolong sambut anak saya dekat airport dan tolong tengokkan kebajikannya. Jadi saya pun sambutlah. Ya, saya lelaki kot. So kalau orang nak bagi anak daripada dekat saya, mesti nak bagi anak lelaki untuk saya tengok, nak sambut. Kata boleh tak tolong sambut anak saya dekat airport. Saya kata okey je, tak ada masalah. Nah, sekali turun-turun, nah bertudung. Tengok-tengok bukan jaga dekat airport sampai sekarang jaga. Wallahu alam, itu sikit lah, segan saya nak cerita. Tapi kalau nak nanti baca dalam komik. Saya ada buat, saya punya cerita pertemuan saya dengan isteri saya dalam komik. Ada dalam komik nanti saya buat. Tapi komik tu saya tak publish lagi lah. Nantilah tengok tajuk dia, Donation komik tu. Okey, kalau nak tahu pembahagian dia, sebenarnya saya jawab jujur setelah 10 tahun saya berkahwin dengan isteri saya, pengurusan masa saya dengan isteri saya masih lagi binasa. Standard dia akan marah saya, dia akan you tak ada masa ke dekat rumah. Tapi saya kena bagi tahu dulu semua orang kena faham orang perempuan adalah makhluk yang entahlah, saya tak tahu bila dia happy. Sebab dia komplain banyak. Semua benda dia akan komplain. Contoh, kita ni kena ada duit tau. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak hidup senang? Dan bila kita kerja, kita ada duit banyak. Kalau kita duit banyak pun, kalau you tak ada masa dengan I, tak guna tau. So bila kita duduk kat rumah pula, you tak ada kerja, you nak buat ke? Bila kita buat kerja, kenapa you banyak sangat kerja? Saya tak tahu bila dia happy. Semua benda tak kena. Tapi jadi point yang saya nak bagi tahu, sampai 10 tahun dah pun still kena curi masa lah. Still in progress. Point simple dengan isteri jangan koyak, tu je. Isteri kita dia akan buat macam-macam, jangan koyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab tanya menghargai isteri tu tak usah tanyalah. Benda duduk kat dia lebih mahal daripada duduk kat kita. Hak tu tak usah tanya benda tu. Hak tu semua suami akan cuba bagi yang terbaik. Apa dia punya kata-kata hikmah dia apa? Kata-kata hikmah dia, when someone love you not the way you want, it doesn't mean he didn't give you all what he have. Tu kena tahu benda tu. Terjemah Melayu dia, bila seorang lelaki mencintai seorang perempuan, tidak mengikut selera perempuan itu, bukan bermakna lelaki itu tidak memberikan semua yang dia dah ada, yang terbaik daripada diri dia. Itu jangan compare lah. Maksudnya apa yang saya buat untuk isteri saya dengan apa yang lelaki-lelaki lain buat, insya-Allah usahanya tu sama. Usahanya sama. Baik. Isteri kita Husna sayang dekat saya ketika orang lain tak suka pun kat saya. Saya masa depan pun tak ada masa tu. Tengah belajar kan. Siapa orang perempuan nak? Cuba kalau saya masuk Minang masa tengah belajar hafiz Quran dulu, mesti bapa mertua mana-mana akan tanya, "Esok ni nak kerja apa?" Betul? So waktu orang semua belum suka kita. Kalau sekarang cuba pergi ketuk pintu rumah, "Cik, saya nak masuk Minang." Sila. Tak betul tak? Betul tak? So sekarang orang suka kita. Tapi dulu orang tak suka kita. Bila orang tak suka kat kita, dia suka kita. Itu membezakan dia dengan orang lain. Nombor satu. Yang kedua, Nabi bagi. Ni semua jawapan dia dalam hadis Nabi lah. Nanti buka, boleh cari jawapan. Yang kedua, Nabi kata apa? Di waktu orang semua tak mau tolong saya, dia sanggup menolong saya dengan seluruh hartanya. Kalau contoh kita, time orang perempuan mana, pilah minta duit ke orang perempuan mana pun tak sanggup bagi tapi dia sanggup tong-tong duit dengan kita untuk nak makan. Betul tak betul? Jadi kita bercinta kan. So bezalah. Nombor 3, apa dia? Waktu orang lain semua tak percaya dekat saya, dia percaya dekat saya. Waktu semua orang lain, ya Kak Don ni ada masa depan, isteri saya kata, awak akan jadi orang yang hebat suatu hari nanti. Dalam satu surat cinta yang terakhir dia bagi dekat saya, masa tu saya nak balik daripada Mesir tahun 2008, isteri saya tahun pertama. So kami berpisah kan ke airport kan. So lepas tu tak jumpa dah lah. Ya lama nak tahu bila lagi nak pergi Mesir ni, duit tiket sama nak bagi. Orang budak tak ada masa depan. Saya tak ada masa depan lagi masa tu. So kita akan berpisah. So dia bagi satu surat cinta. Ni cerita aja. Surat tu sampai
surat tu sampai sekarang saya simpan. Dekat depan surat tu siap ada cium lah, seal with a kiss. Seal with a kiss. Ada lagi dalam surat tu tahun 2008 tau. Dia tulis apa? Dia kata, saya yakin awak akan jadi satu orang yang hebat di Malaysia suatu hari nanti. And fair enough, 2012 fenomena Ustaz Don. Dia percaya saya di waktu orang lain tak percaya saya. Wallahualam. Lelaki dia kena mahir sekurang-kurang 4 benda. Nombor 1, dia kena pandai azan. You kena latih anak azan. Yang nombor 2, kena pandai jadi imam. Yang ni semua ni proses secara orang kata apa, indirectly akan melatih banyak benda pada mereka. Pada bacaan Quran mereka, pada keberanian mereka, tanggungjawab mereka, berhati diri sendiri dan sebagainya. Nombor 3, azan. Orang lelaki kena pandai azan. Dan yang keempat, orang lelaki kena pandai baca doa. Yang ni lah latihan yang saya terap dia untuk umur ni. Sebab anak saya semua lelaki. Memang rumah kami kalau macam orang mai bawa anak perempuan, blur lah. Apa budak-budak ni nak main tak tahu. Tak ada mainan perempuan, tak ada. Dia semua mainan lelaki saja. Penerapan yang saya didik mereka melalui cara Islam adalah 4 perkara tadi. Bukan penutup, yang menyaluti semua tadi adalah akhlak. Yang ni saya cukup tegas. Anak jangan kurang ajar. Yang ni kita kena jaga. Anak jangan kurang ajar dengan orang, dengan cikgu dia, dengan kawan-kawan ayah dia. Dia kena tahu bila dia nak bercakap, dia kena tahu bila dia kena diam, dia kena tahu bila yang dia kena jauh daripada kita masa kita nak menyembang. Dia kena jalan depan orang, tunduk, dia kena benda ni kena ajak. Tak ajak, yang ni memang kena naik rotan terus. Orang tanya pasal apa? Pasal ni anak aku bukan anak Nabi. Anak Nabi tak apa. Anak Nabi okey, dia pergi semayang elok. Anak kita tak, lagi tak ligan tak semayang. Yang tu kena. Tapi itu cara dia. Yang menyaluti semua tadi adalah akhlak. Mesti ajak. Anak lelaki mesti kena ada akhlak. Tak ada akhlak, isu dah nak kahwin baru nak belajar akhlak, dia sorry, dia akan rosak, dia tak akan jadi. Yang kedua, 4 perkara tadi. Dia kena latih dia untuk dia. Yang pertama, azan, supaya dia boleh lontarkan suara. Mana boleh orang lelaki suara nyanyi. Tak boleh. Lelaki dia kena dia kena ada suara dia. Sebab tu dia dilatih untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena ada suara lelaki. Yang kedua, dia kena jadi imam. Sebab apa? Tanggungjawab kena ambil. Seorang lelaki, ni saya tanam ke anak saya. Apa dia? Seorang mak bapak, dia nak anak dia jadi kuat. Seorang isteri, dia nak suami dia kuat, boleh jaga dia. Seorang anak, dia nak bapak dia kuat supaya boleh lindung dia. Seorang kita kata apa, sebuah company, dia nak seorang ketua yang kuat. Jadi menjadi seorang kuat lelaki yang hebat, tidak ada pilihan untuk orang lelaki. Dia kena jadi yang tu. Itu wallahualam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 5 tahun daripada sekarang, saya nak diri saya dulu untuk jadi seorang ustaz yang lebih alim. Dan saya punya idola, saya kalau baca Quran, saya nak saya jadi macam arwah Tuanku Datuk Arundin. Kalau saya nak hurai hadis, saya nak jadi macam Syekh Nuruddin. Dan kalau saya nak cerita pasal akhlak, saya nak jadi macam arwah Tuanku Syekh Fahmi Zamzam, Habib Ali. Saya teringin jadi macam tu.
macam saya kata tadi lah, at the end of the day, saya semua sekali. Itu untuk diri saya sebagai ustaz. Yang untuk keluarga, saya nak isteri dan anak-anak saya dalam keadaan mereka tahu menghargai semua orang ada keliling mereka. Sebab kita hari ini takkan jadi apa kita hari ini tanpa bantuan orang lain. Dan kalau tanya saya tentang kerjaya, insya-Allah 5 years from now on, nantikan klinik isteri saya dan saya, dan juga kita punya franchise beberapa bisnes lagi yang kita akan buat, insya-Allah. Dan saya looking forward untuk nak serve rakyat Malaysia semua servis yang saya ada, termasuklah dunia training and consultancy, yang mana yang ni kita tengah build up kita punya modul yang membumi kepada masyarakat dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.